Tumpuan dari Bumi Kenyalang petang ini mengenai perbincangan Kerajaan Persekutuan dan Sarawak mudahkan pelaksanaan inisiatif pengangkutan rentas sempadan. Perinciannya bersama Buma Wen. Silakan Buma. Baik, terima kasih Otto. Kerajaan Sarawak mengesahkan perbincangan antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros mengenai pelaksanaan pengaturan pengagregat gas tunggal di bawah Ordinan Pengagihan Gas DGO 2016 masih dalam proses perbincangan. Perkara itu dinyatakan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan semalam. Beliau berkata di bawah ordinan tersebut Petros dilantik sebagai pengagregat gas tunggal. Dalam kenyataan berasingan, Petronas juga mengesahkan perbincangan mengenai pelaksanaan DGO masih berjalan. Perbincangan yang berterusan bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan dan objektif semua pihak. Pada masa yang sama, ia mengekalkan kesucian pengaturan kontrak sedia ada dan memastikan komitmen kepada pelabur serta pelanggan dapat terus dipenuhi. Baik, perbincangan bersama di antara Kerajaan Persekutuan dengan Sarawak berhubung inisiatif pengangkutan rentas sempadan bagi penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS akan memastikan inisiatif tersebut dilaksana mengikut perancangan yang dibuat. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni, optimis perbincangan kedua-dua pihak termasuk beberapa negeri terlibat akan membuat hasil positif dalam melonjak kemajuan negara. Perbincangan itu adalah sangat-sangat baiklah kerana segala undang-undang CCUS dan sebagainya yang berkenaan dengan alam sekitar, kelestarian alam sekitar mestilah diharmonikan di antara persekutuan dan juga negeri. Kerana seperti Sarawak contohnya juga Sabah, kita mempunyai undang-undang kita sendiri. Jadi kita yakin dan percaya selepas mesyuarat pihak kementerian yang berkenaan dan juga Jabatan Kehakiman akan menyemak semula supaya ianya selari dengan perundangan negeri. Datuk Dr. Hazlan ditemui pemberita pada program simbolik penyerahan tangki air bagi kawasan Dun Demak Laut di Kuching. Rabu lepas, satu perbincangan bersama telah diadakan di antara Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dengan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli bagi mengharmonikan undang-undang di peringkat negeri dan persekutuan sebelum rang undang-undang perdagangan karbon dibentangkan penghujung tahun ini. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Wan Junadi Tuanku Jaafar hari ini merasmikan Masjid Al-Haj Kampung Jerijih di Tanjung Manis. Beliau turut berkesempatan bersama-sama dengan para jemaah menunaikan solat Jumaat. Berucap pada majlis berkenaan, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh berkata, pembinaan Masjid Al-Haj berjaya disiapkan pada Januari 2023 selepas mengalami kelewatan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Keseluruhan kos pembinaan Masjid Al-Haj termasuklah kemudahan asas berjumlah 5.37 juta yang dibiayai sebelumnya melalui peruntukan daripada projek transformasi luar bandar RTP saya. Jadi Alhamdulillah, Masjid Al-Haj kini mampu menampung sehingga 1,000 jemaah dalam satu masa. Datuk Len berharap dengan reka bentuk moden selain kelengkapan yang ditambah baik dapat memberi keselesaan kepada para jemaah. Penduduk juga digalakkan untuk melaksanakan pelbagai program bagi mengimarahkan masjid serta memberi manfaat kepada penduduk. Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM disaran mendaftar dan mengemaskini maklumat peribadi dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV atau persatuan di kawasan masing-masing agar bantuan dapat disalur kepada mereka yang layak. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, kerajaan komited menjaga kebajikan bekas anggota tentera dengan peruntukan untuk JHEV tahun ini meningkat kepada RM244 juta berbanding RM118 juta sebelumnya. Kerana kita tahu pada bermula tahun lalu bila kita mulakan peduli veteran madani ini adalah kita sedaya upaya cuba hadir ke rumah veteran dan
melihat sendiri skim-skim yang kita laksanakan dan kita harap dia dapat membantu veteran. Dan dalam masa yang sama kita pun melihat feedback ataupun maklum balas daripada veteran-veteran itu sendiri yang mana kita boleh menambah baik daripada skim-skim kita. Kalau kita lihat, memang kita memberikan tumpuan kepada kebajikan, kesihatan, perumahan veteran dan juga pendidikan anak-anak mereka. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyantuni 21 veteran ATM di Miri menerusi program Peduli Veteran Madani PVM. Daerah Miri mempunyai 16,773 veteran ATM. 10,218 daripada mereka merupakan veteran berpencen, 4,964 tidak berpencen dan 1,591 orang penerima pencen terbitan. Sementara itu, program PVM di Miri adalah yang terakhir dilaksana tahun ini. Kerajaan mahu memastikan setiap pelaksanaan projek benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, ini termasuk projek-projek kecil yang dilihat penting dan memberi manfaat kepada penduduk setempat. Beliau memberi contoh projek gelanggang bola keranjang di Taman Indah Sibu yang dibina di lokasi strategik dan mudah diakses oleh penduduk setempat. Beliau juga melihat Pasar Tamu Sungai Merah sebagai satu lagi projek yang bakal memberi impak positif kepada penduduk. Kalau kita lihat pasar basahnya, pasar keringnya, ya, mengutamakan kebersihan, mengutamakan dari sudut keindahan, ada galeri, ada tempat minum. Di samping tempat minum itu ada lagi power station untuk sambung laptop dan sebagainya, which is they are friendly untuk kegunaan rakyat. Dan inilah yang kita nak emphasis, terutama dari sudut integriti, bahawa setiap sen wang kerajaan yang dibelanjakan betul-betul fully utilised, betul-betul bawa manfaat kepada rakyat. Datuk Dr. Juanda berkata demikian kepada media di Sibu. Baik saudara, sementara itu Datuk Dr. Juanda semasa hadir program Jelajah Integriti di Pelawan, Sibu meminta Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan badan-badan bukan kerajaan NGO membantu memantau pelaksanaan projek kerajaan. Jelasnya JKKK dan NGO perlu memastikan projek dilaksana dan disiapkan mengikut spesifikasi selain melapor kepada pihak berkaitan jika wujud salah laku dan kekurangan pada projek. Kalau ada explanation yang betul, kita terima. Kalau ada yang tidak betul, kita mesti lapor. Jangan takut melapor, tuan-tuan. Tapi laporan kita mesti ada bukti. Ya, mesti ada fakta. Ini ciri masyarakat yang berintegriti. Sementara itu, Adun Pelawan merangkap Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Michael Tiang Ming Tee, turut meminta bantuan penduduk memantau pelaksanaan projek-projek transformasi luar bandar di kawasan Pelawan. I will make sure the project finish according to specification for the benefit of the rakyat. It's our duty. It's our duty. We will make sure things will turn out well for the people. It's for the people. Beliau bersetuju integriti adalah asas kemajuan dan kestabilan sesebuah masyarakat. Tanggungjawab itu bukan hanya terletak di bahu pihak tertentu, tetapi juga tanggungjawab dan komitmen kerajaan, sektor swasta dan komuniti setempat. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Otto untuk perkembangan berita selanjutnya. Otto, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Kuching, Sarawak.